Bismillahirrahmanirrahim. Mempertahankan diri ketika perlu. Ini di peringkat Makkiyah, peringkat Mekah. Allah Ta'ala tidak lagi menurunkan ayat yang mengizinkan peperangan. Mereka disuruh bersabar, tidak boleh berperang lagi. Walaupun ada sahabat-sahabat yang sangat bersemangat nak perang bila-bila masa saja. Bila sampai ayat tu orang perang, pakat takut pula. Dasar kita lah, sahabat pun begitu. Kita ramai juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabarutan indallahi am taqulu ma la yaf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Turun ayat ni, wahai orang yang beriman, jangan kamu cakap apa yang kamu tidak buat. Allah Ta'ala sangat murka mereka yang cakap apa yang tidak buat. Allah Ta'ala mengasihi sesiapa yang berperang pada jalannya dalam saf yang tersusun rapi. Ayat ini menegur para sahabat. Ketika beri peringkat awal, ramai yang semangat tinggi ini nak ajak perang dia. Mari perang, mari perang. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat perang, barulah ramai kecut tu pula dah. Apa lagi musuh lebih ramai. Berlaku begitu. Itu zaman Nabi. Zaman kita Nabi tak ada ni, dah saya cakap besar lah. Apabila musuh bersedia untuk melakukan sesuatu kejahatan, sedangkan seorang Islam itu mampu melawannya, maka diizinkan menentang musuh tersebut. Di antaranya ialah menurut riwayat Ibnu Ishaq di dalam sirah Ibnu Hisham dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Orang yang pertama melawan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas sungguh, bukan hak kubur di China tu. Orang yang melawat China ke melawat kubur Sa'ad bin Abi Waqqas tu, Sa'ad lain tu. Sa'ad bin Waqqas ni kubur dia di Baqi' di Madinah. Sedang Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa orang sahabat sedang bersembahyang di suatu tempat yang tersembunyi. Tiba-tiba mereka telah dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu mereka mempersenda-sendakannya dan mahu menyerang. Lalu Sa'ad memukul salah seorang daripada mereka dengan tulang kering unta sehingga berdarah. Sa'ad mengambil langkah, ambil tulang untanya, lawang dan Sa'ad berjaya memukul salah seorang daripada mereka sehingga berdarah. Peristiwa itu telah menjadi peristiwa berdarah yang pertama berlaku dalam sejarah perjuangan Islam. Sa'ad orang yang pertama sekali menumpahkan darah terhadap musuh. Ini berlaku di Makkatul Mukarramah di zaman belum lagi diwajibkan berperang. Diberi rukhsah kepada orang-orang yang lemah. Rukhsah dengan makna kemudahan diberi kepada orang-orang yang lemah. Perkara ini telah dijelaskan dahulu secara ringkas, iaitu kemudahan yang diizinkan oleh syarak kepada orang-orang yang dipaksa supaya berucap dengan kalimah kafir, sedangkan hatinya tidak redha dengan kekufuran itu. Ada orang dipaksa supaya berucap dengan kalimah kafir. Bila orang kafir menguasai, macam peristiwa berlaku di Bosnia, berlaku mana-mana, kita tak lagi berlaku. Dia paksa kena jadi kafir. Macam mana nak buat? Ada orang mampu dia melawan. Ada orang kalau dia lawan, dia akan kaca anak bini pula. Kaca anak bini pula. Orang macam mana? Allah Ta'ala beri rukhsah boleh berucap dengan kalimah kafir itu dalam keadaan hati tidak. Mulut saja, hati tidak. Hal ini disandarkan kepada firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Suratul Nahl ayat 106. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman,
dia mendapat kemurkaan Allah. Malaikan orang yang dipaksa menjadi kafir padahal hatinya tetap tenang dengan iman. Allah Ta'ala izinkan. Perkara ini pernah berlaku kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Bukan anhuma. Ammar sahabat, Yasir ayah dia pun sahabat. Dia pun sahabat. Apabila tiga beranak ni ditangkap oleh Abu Jahal, diseksa supaya memudi berhala Hubal, berhala yang dipuja oleh Abu Jahal. Lalu Sumayyah ibu pada Ammar dan Yasir ayah dia tidak sanggup, menyebabkan dibunuh. Adapun Ammar berucap dengan kalimah kufur, nak melepaskan diri. Allah Ta'ala turunkan ayat ini bersempena peristiwa ini. Rusuh tersebut diberi dengan syarat hatinya tidak sekali-kali redha dengan kekufuran itu, dan perasaan itu tidaklah dapat menguasai hati. Perasaan itu telah sampai ke peringkat yang sebenar, iaitu ia diseksa ke peringkat yang dahsyat dan diancam dengan bunuh. Walau bagaimanapun memilih mati syahid adalah lebih afdal. Pilih mati syahid lebih afdal daripada menerima rusuh. Dinamakan azimah. Azimah memilih mati, rusuh memilih berucap dengan kalimah kufur. Itu sekiranya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kalau dia saja, tak melibatkan orang lain. Kalau melibatkan, dah apa dia mati, anak bini dia pulaknya kaca, habis. Ni dia kena jaga juga anak bini dia, kena pilih rukhsah. Tengok dari segi keperluan, dari segi aslah. Dah apalah aku mati, anak bini kau pada nak jadi kafir pun ada juga orang gitu. Kalau nak selamat anak isteri, berucap kalimah kufur. Dalam hati tidak redha, diizinkan. Tidak boleh dibuat perhitungan paksaan kepada orang-orang yang bimbangkan pangkat dan hartanya. Ini dak aci ni. Sayang ke pakak, sayang ke harta, dak aci. Dak pakak ni. Kepada orang-orang yang bertaraf pemimpin adalah lebih utama menghadapi paksaan itu. Orang yang taraf, dia taraf pemimpin orang, ulama yang berpengaruh, dia mesti menghadapi paksaan. Macam Imam Ahmad bin Hanbal dalam peristiwa khalqul Quran, apabila Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah yang selepasnya menganut mazhab Mu'tazilah, mengatakan Quran adalah makhluk Allah Ta'ala, bukannya kalam Allah yang qadim. Mengikut pendapat Mu'tazilah. Ini jahat adab dengan Tuhan. Ada ulama yang dipancung dengan sebab kes ini. Imam Ahmad bin Hanbal dibelasah, disebab sehingga berdarah baju dia, berlumuran darah. Lalu anak murid dia kata, wahai imam, wahai syekh, apa salahnya ikut dia lah. Dalam hati dok Imam Ahmad kata tidak. Imam Ahmad mengatakan, idza sakata al-alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu famata yatabayyanu al-haq. Apabila seorang alim mendiamkan diri terhadap kemungkaran, orang jahil dalam kejahilan, maka bilalah kebenaran itu akan tegak, kata Imam Ahmad. Maka dia sanggup menghadapi seksaan sehingga akhirnya dia dibebaskan dan menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini peristiwa yang terkenal dalam sejarah. Ya. Di antaranya ialah dengan memerdekakan hamba-hamba yang diseksa dengan memberi bayaran, berusaha menyelamatkan orang-orang yang diseksa. Di sana ada usaha menyelamatkan mereka yang diseksa. Yang paling berjasa Sayyidina Abu Bakar. Di antaranya ialah dengan memerdekakan hamba-hamba yang diseksa dengan memberi bayaran harga kepada tuannya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Bilal bin Rabah dan yang lain. Cara ini bukan sahaja dapat membebaskan orang-orang yang diseksa,
tetapi dapat merasakan nikmat persaudaraan Islam dan hubungan kasih sayang dari segi agama. Ini sanggup menghabiskan harta. Sehingga Sayyidina Abu Bakar seorang yang kaya raya jadi miskin dengan sebab menghabiskan harta untuk membebaskan sahabat-sahabat yang diseksa. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arad dan lain-lain lagi. Beri pitih kerana orang kafir ni makan rasuah. Makan rasuah. Suka dapat pitih tak apalah. Lalu Abu Bakar ayuk pitih, bayar duit, dibebaskan. Dibebaskan, banyak dibebaskan. Di antaranya ialah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni ada hadis. Nabi kata qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar akan dibunuh oleh satu kumpulan yang derhaka. Ini peristiwa Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah, peperangan Siffin, di mana Ammar berperang pihak Sayyidina Ali dan dibunuh oleh tentera Muawiyah, menandakan Muawiyah salah dalam peperangan ini. Ini hadis yang sahih, tak boleh dinafikan. Muawiyah sahabat Nabi lah, cuma jangan terlajuk kata dia kafir, itu tak boleh. Ada orang kata terlajuk kata Muawiyah itu kafir, orang Syiah tidak boleh mengkafirkan sahabat, tidak boleh. Tetapi salah tu tak salah, ini kena faham. Ada setengah tu nak lawan Syiah dah lalu, Muawiyah betul juga. Ni tak kena, ni tak kena. Ni tak kena. Jadi kita kena faham tentang hadis-hadis ni, kena faham. Ada orang tu serah ke Allah Ta'ala, nak serah ke Allah Ta'ala juga. Dalam benda Nabi kata terang, ada hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang membunuh Ammar bin Yasir ialah kumpulan yang durhaka. Kerana Sayyidina Ali sah dilantik menjadi khalifah dengan bai'ah daripada orang Islam. Ada Muawiyah tidak dia bai'ah, mengangkat senjata menentang Sayyidina Ali. Ini memang salah, tak boleh dinafikan. Jangan pula kita pergi bela. Ada ulama-ulama yang tulis kitab pula pergi bela, itu tak boleh. Itu salah. Wallahu a'lam.